Aku masih teringat lagi kisah yang diceritakan oleh arwah ayah aku sewaktu aku masih kecil, tentang kisah pengalaman hidupnya semasa tinggal bersama sekumpulan orang asli di sebuah perkampungan di Endau, Rompin. Banyak perkara yang dia pelajari, antaranya cara membuat jerat sembat, jerat ayam hutan, perangkap musang, dan beberapa ilmu mistik. Ilmu mistik itu tidaklah dipunyai oleh ayahku. Sebaliknya, dia menceritakan pengalaman melihat proses pembuatannya dari awal hingga akhir. Banyak kisah yang diceritakan kepadaku. Aku tidak berapa ingat kisah mengenai cara mendapatkan toyol, mereka mempertuhankan alam semula jadi, yang mana mengikut pada mereka, setiap pokok, kawasan hutan serta sungai mempunyai penunggu dan tuannya sendiri. Mereka memuja penunggu-penunggu ini bagi mendapatkan lebih hasil dan rezeki di dalam hidup mereka. Penggalian kubur ini dilakukan secara senyap-senyap. Maklumlah, kali ini mayatnya berasal dari kampung sebelah. Dan mana mungkin orang membenarkan sesiapa untuk menggali kubur dan membuat macam-macam perkara terhadap jenazah yang baru ditanam. Aku, Man, dan Tok Awang berjalan merentasi satu anak sungai yang agak cetek. Perjalanan dimulakan selepas waktu maghrib, kira-kira jam 7.45 malam. Perjalanan ini bukanlah mudah. Segala semak samun dan hutan rimba perlu kami harungi. Akhirnya, kami tiba di tanah perkuburan yang dimaksudkan itu.
suruh Man terus memulakan penggalian semula kubur yang aku rasa baru digali pagi tadi. Dengan mudah, mata Cangkul menembusi tanah yang masih lembut itu. Pergerakan Man yang pantas dan senyap dalam menggali kubur itu sedikit sebanyak memberitahu aku bahwa ini bukan kali pertama mereka buat kerja ini. Aku menawarkan diri untuk sambung menggali apabila aku kelihatan Man sedikit termengah-mengah, tetapi dihalang oleh Tok Awang. Aku orang luar, tidak boleh melakukan perkara-perkara sedemikian, takut tak jadi katanya. Setelah setengah jam menggali, mata Cangkul terkena sesuatu yang keras. Itulah saat yang ditunggu oleh Tok Awang. Kitab kecil. Kitab tersebut nampak seperti kitab lama. Berdasarkan ada beberapa halaman yang aku perasan berlubang-lubang, mungkin akibat dimakan anai-anai. Dia kemudiannya mengeluarkan sebongkah kemenyan. Segera Man mendekatkan lampu minyak tanah dan membakar kemenyan tersebut. Aku mula bertanya kepada Tok Awang, "Tok, kenapa kita nak kena bakar kemenyan?" "Sebab nak menutupi bau mayat yang sudah nak reput ni. Lagi satu, aku nak jamu benda-benda tu dengan asap kemenyan ni." "Memang kegemaran mereka," jawabnya sambil menyelak halaman demi halaman dalam kitab lamanya itu. Setelah bau kemenyan yang kuat memenuhi ruang atmosfera di situ, Tok Awang mula terbentuk sedikit demi sedikit memenuhi bekas kaca yang ditadak itu. Sambil itu Tok Awang menyambung bacaan mantra. Aku terkejut dan hampir nak pitam apabila aku dapat lihat sendiri mata mayat itu terbuka dan berkelip-kelip seolah-olah ingin meronta, tetapi terhalang dek tolakan Tok Awang yang kuat.
Upacara itu diteruskan tanpa mempedulikan gerak-geri mayat tersebut. Dan setelah bekas kecil itu terisi 1/4 dengan minyak itu, Tok Awang Sehabis membaca mantra itu, aku lihat Tok Awang mencucuk jari telunjuknya menggunakan jarum yang agak besar. Bentuknya ibarat jarum jahitan. Kemudiannya Tok Awang memicit jarinya itu, memaksa darah keluar daripada bekas yang dicucuknya itu. Darah itu dititiskan di dalam bekas kaca itu. Saat minyak itu terkena saja darah Tok Awang, tiba-tiba saja aku terdengar bunyi bayi yang menangis dengan begitu kuat sekali. Setitik demi setitik dimasukkan, dan suara bayi menangis itu semakin lama semakin perlahan dan akhirnya berhenti. Kali ini dia tahu siapa tuannya. Dengan cara inilah aku boleh kawal dan memberi arahan kepadanya untuk melakukan sesuatu. Sebab makanan dia cuma satu, darah. Darah siapa yang hinggap terlebih dahulu, itulah orang yang bakal menjadi tuannya. Kata Tok Awang menjelaskan perkara itu kepadaku. Aku masih lagi gemetar apabila benda-benda ini terjadi di hadapan mataku. Ibarat sesuatu yang tak dapat difikirkan dan tak terjangkau di akal fikiran. Kalau nak dikatakan mengenai logik atau tidak perkara itu, sememangnya tak logik. Tok Awang memberitahu aku mengenai fungsi minyak dagu ini, yang mana apabila dicalit oleh tuannya kepada seseorang, orang terbabit akan tunduk dan mengikut kata apa yang kita hendaki. Sama ada nak membuatkan orang itu jatuh cinta atau tunduk patuh mengawal suami atau istri yang degil, serta kebolehan untuk mengawal kehidupan seseorang itu. Betapa bahayanya kesan apabila terkena minyak dagu ini yang sering dicalit tanpa pengetahuan orang, dan lebih teruk apabila mereka mencalit minyak ini di tombol pintu, menyebabkan mangsa yang terpegang minyak tersebut tak semena-mena tunduk dan patuh kepada tuan minyak itu. Memang tak dinafikan seorang yang terkena sihir ini akan jadi suka menyendiri serta hilang kewarasan. Kata Tok Awang, jika seseorang itu terkena sihir ini, akan terbayang-bayang muka tukang sihir ini membenci dan tidak mengenali ahli keluarga sendiri, serta mempunyai nafsu yang tidak dapat dikawal terhadap tukang sihir. Memang aku sendiri pernah mendengar mereka yang terkena sihir ini akan mula bermimpi mengenai ular hitam, anjing hitam, serta termimpikan wajah penyihir itu sendiri. Memang rawatannya ada, kerana sihir minyak dagu ini amat sensitif dengan ayat-ayat Al-Quran. Mereka yang sentiasa beruduk akan sedikit susah dikawal dan tidak berkesan. Pengalaman ini membuatkan aku sedikit berwaspada terhadap keadaan di sekeliling aku. Bukan itu saja, mulai daripada saat ini, aku merajinkan diriku membaca Al-Quran setiap hari sebagai pendinding terhadap sihir-sihir sebegini. Sekian.